Bab tentang mengifradkan haji, yakni melakukan haji ifrad, iaitu dengan berihram untuk mengerjakan haji pada bulan-bulan haji, kemudian melakukan segala kerja haji dan selesai daripada kerja haji itu, yakni buat haji saja. Buat haji saja, tidak dengan bercampur baur dengan umrah, ataupun melakukan umrah dulu, selepas tu baru haji. Dah dia pergi melakukan haji sahaja. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradal hajjah, melakukan haji ifrad, mengifradkan haji, yakni melakukan haji ifrad. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hampir dengan anak bulan Zulhijjah, yakni beberapa malam sebelum timbul ataupun nyata anak bulan Zulhijjah. Apabila beliau berada di Zulhulaifah, beliau berkata, sesiapa yang hendak berihlal haji, bolehlah dia berihlal, dan sesiapa yang hendak berihlal umrah, boleh juga dia berihlal umrah. Kata Musa dalam hadis Wahib, sebab Imam Abu Daud ambil daripada beberapa orang. Sulaiman bin Harb daripada Hammad bin Zaid, Fatuha tahwil sanad. Musa bin Ismail ambil daripada Hammad bin Salamah. Dua. Yang ketiganya Musa bin Ismail tu juga Imam Abu Daud ambil daripada dia juga, tapi daripada dia tu ambil daripada Wahib. Seterusnya hak datang pada tu serupalah. Hisham bin Urwah ala kata tu serupa berlaku, cuma situ je beza. Hak Musa ambil sebab ada dua. Musa ambil daripada Hammad bin Salamah, dalam hak tu bukan, dalam hak lagi, hak akhir. Hak Musa ambil daripada Wahib. Musa berkata dalam hadis Wahib, yakni hak yang ketiga tu, ada begini lafaz hadis itu, iaitu Nabi SAW kata, fa inni, sesungguhnya aku, kalaulah tidak kerana aku ahdaitu, telah membawa binatang kurban bersamaku, la ahlaltu bi umratin, nescaya aku akan berihlal umrah, yakni seperti yang aku suruh kamu. Wa qala fi hadis Hammad bin Salamah, Musa dalam hadis Hammad bin Salamah, kalau kita nak guna hadisihi boleh juga, tapi kena tambah. Mungkin ada dalam setengah-setengah kitab tu gini, wa qala fi hadisihi an Hammad. Dia kena ada an. Kalau nak kata lagu tu, kalau tidak buat saja ha tu. Wa qala fi hadisi Hammad bin Salamah, seperti dia kata qala Musa fi hadisi Wahib. Lagu tu ha tu lebih molek. Musa dalam hadis Hammad bin Salamah, hak riwayat daripada Hammad bin Salamah, ada tambahan begini daripada hak asas tadi, iaitu wa amma ana fa uhillu bil haji. Adapun saya, yakni kata Aisyah, fa uhillu bil haji, saya berihlal haji. Ni bukan Aisyah ni kata. Ni tambahan ni hak Nabi kata, sebab tadi juga fa inni laula anni ahdaitu tu hak Nabi kata juga. Hak ni wa amma ana ni pun Nabi kata juga. Adapun saya, yang ni kata Nabi, saya berihlal haji kerana saya ada bersama saya hadyu. Thumma ittafaqu, kemudian semua perawi-perawi itu bersepakat, serupa je hak selepas tu. Fakuntu fi man ahalla bi umratin. Hak ni kata Aisyah, saya termasuk
antara orang yang berihlal umrah. Ini Aisyah kata. Sini sepakat mereka semua. Falamma kana fi ba'd at-tariq, bila tiba di salah satu jalan dalam perjalanan itu, saya mari kotor. Saya datang bulan. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui saya. Ketika itu saya menangis. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qultu, jawab saya, wadidtu anni lam akun kharajtul 'am. Alangkah baiknya kalau saya tak keluar pun untuk mengerjakan ibadat ini tahun ni. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, urfudhi umratak. Kamu fasahkan, batalkan, hentikan kerja umrahmu itu. Wanqudhi ra'sak, dan kamu buka jalinan rambut kamu. Wamtashiti, dan kamu sikatlah rambut, sisir rambut. Qala Musa, kata Musa bin Ismail tadi. Musa bin Ismail ni ambil daripada dua orang, Hammad bin Salamah dan Buhaib, dua orang. Musa kata, ni hak Musa tambah, yang tidak ada dalam riwayat Sulaiman bin Harb. Itu dia nak ayat ni. Maksud Imam Abu Daud. Musa kata, dalam riwayat dia ni ada tambahan, wa ahilli bil hajj, dan ihlallah haji. Berihlallah haji. Engkau berihlal untuk mengerjakan haji pula. Wa qala Sulaiman, ni Imam Abu Daud kata, Sulaiman bin Harb, ini perawi hak mula-mula, dia ada tiga sini. Hak mula-mula tadi Sulaiman bin Harb, ambil daripada Hammad bin Zaid. Ni kata Sulaiman bin Harb, wasna'i. Ni tak ada dalam riwayat Musa tadi, tak ada. Hak ni hanya ada di dalam riwayat Sulaiman bin Harb. Wasna'i ma yasna'ul muslimun fi hajjihim. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam lain dalam haji mereka. Falamma kana lailatul sadr, bila tiba malam sadr, malam akan berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdurrahman supaya bawa saya. Dia pun bawalah saya. Dia zahaba biha, dia pun membawanya. Nya tu maksudnya Aisyah lah, ke Tan'im. Zada Musa, Musa tambah sini. Bila sampai sini Musa tambah. Perawi tadi tu, tu guru Imam Abu Daud. Musa menambahkan, fa ahallat bi umratin makana umratiha. Lalu dia berihlal umrah, berihlal untuk melakukan umrah, makana umratiha, sebagai ganti kepada umrahnya yang telah dibatalkan, yang telah difasahkan, yang telah dihentikan sebelum itu. Wa tafat bil bait, dan beliau telah bertawaf di Baitillah. Faqadallahu umrataha, dengan itu Allah menggantikan umrahnya. Allah mengqada, yakni menggantikan umrahnya. Atau dengan makna Allah, dengan itu Allah menyempurnakan umrahnya. Qala Hisham, kata Hisham, yang ini perawi hak datah tu, yang mana semua tadi tu ambil daripada dia. Walam yakun fi syai'in min dhalika hadyun, kerana melakukan semua itu tidak dikenakan hadyu. Tidak ada apapun hadyu, tidak dikenakan hadyu kerana apa-apa pun yang tersebut itu. Lam yakun fi syai'in min dhalika, semua perbuatan Aisyah itu tidak dikenakan hadyu, yakni tidak kena dia kurbankan binatang atau bayar dam. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, Musa menambahkan dalam hadis Hammad bin Salamah, sebab dia ada riwayat daripada dua orang, daripada Wuhaib. So lagi hak ni hak dalam riwayat dia daripada Hammad bin Salamah. Gini bunyinya, falamma kanat lailatul batha,
Bila tiba malam Batha, tahurat Aisyah, sucilah Aisyah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW, katanya kami keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun Haji Wada'. Ada antara kami yang berihlal umrah, ada juga antara kami yang berihlal haji dan umrah, ada juga di antara kami yang berihlal haji, yakni sahaja. Rasulullah SAW berihlal haji. Adapun orang yang berihlal haji ataupun menjamakkan haji dan umrah, mereka tidak halal, yakni tidak buka ihram sehinggalah pada hari nahar, yakni hari yang ke-10 Zulhijjah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abil Aswad, dengan sanad dia ini mithlahu, supa dengan tadi juga, cuma dia menambahkan fa amma man ahalla bi umratin, adapun orang yang berihlal umrah, fa ahalla atau fahalla, dia halal. Ini sampai satu peringkat hak sekali dengan Nabi SAW tu hari yang keempat Zulhijjah, buka ihram, mereka bertahallul ataupun buka ihram, halal lah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW, katanya kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam Haji Wada', fa ahlalna bi umratin, maka kami berihlal umrah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang ada bersamanya binatang kurban, hendaklah dia berihlal haji di samping umrah. Kemudian dia tidak boleh halal, tidak boleh membuka ihram sehinggalah dia membuka daripada kedua-dua ibadatnya itu, yakni setelah selesai mengerjakan kedua-dua ibadat itu. Saya sampai ke Mekah, ketika itu saya berhaid, saya tidak dapat bertawaf di Baitillah, tidak juga dapat bersa'i antara Safa dan Marwah. Kerana itu saya mengadu kepada Rasulullah SAW. Baginda pun bersabda, bukalah rambutmu, bukalah kepalamu, yakni rambutmu, dan sikatlah rambut, sikatlah. Wa ahilli bil hajj, dan kamu ihlallah haji. Wada'il umrah, dan tinggalkan umrah. Qalat, kata Aisyah, fa fa'altu, saya pun lakukan, yakni apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Falamma qadayna al-hajj, bila kami selesai mengerjakan haji, Rasulullah SAW menghantarkan aku bersama Abdurrahman bin Abi Bakar ke Tan'im. Saya pun buat umrah lah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ini umrah ini ialah sebagai ganti kepada umrahmu yang ditinggalkan sebelum ini. Qalat, kata Aisyah, orang yang berihlal umrah bertawaf di Baitillah dan bersa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian mereka membuka ihram, kemudian mereka halal. Halal itu maksudnya membuka ihram. Kemudian mereka bertawaf sekali lagi selepas pulang daripada Mina untuk mengerjakan haji mereka. Sekali lagi mereka tawaf. Adapun orang yang mengumpulkan haji dan umrah, mereka hanya bertawaf sekali sahaja, kata Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibrahim bin Sa'ad Ma'mar daripada Ibn Shihab. Sama maknanya dengan hadis tadi, nahwahu, bukan mithlahu, nahwahu, sama maknanya. Lafaznya tidak sama, tapi maksud dia sama. Tetapi mereka semua, pasal ni Ibrahim bin Sa'ad Ma'mar apa ni, tidak ada menyebutkan tawafnya orang-orang yang berihlal umrah dan tawaf orang-orang yang mengumpulkan haji dan umrah, mereka tak ada sebut tu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya kami mengucapkan talbiyah untuk mengerjakan haji.
Yang ni kami kata labbaika bihajjin. Hak tu orang panggil talbiyah, orang panggil ihlal, boleh berlaku. Sehinggalah apabila kami berada di Sarif, saya datang bulan. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui saya, yakni masuk ke tempat saya lah. Saya ketika itu sedang menangis. Beliau bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis, hai Aisyah? Saya menceritakan, saya datang bulan. Alangkah baiknya kalau saya tak datang mengerjakan haji pun. Faqala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, itu kan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak perempuan Adam. Faqala, lalu lepas itu pula beliau bersabda, unsuki al-manasika kullaha, lakukanlah ibadat haji semua sekali, cuma jangan bertawaf di Baitullah. Cuma engkau tidak boleh bertawaf di Baitullah. Ataupun hak lain ringkas lagi, kalau terjemah yang ringkas lagi, lakukanlah semua ibadat haji selain daripada bertawaf di Baitullah. Apabila kami masuk ke Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang hendak menjadikannya umrah, bolehlah dia jadikannya umrah, kecuali orang yang ada bersamanya hadiyu, binatang kurban. Qalat, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih untuk ataupun bagi pihak isteri-isterinya lembu pada hari nahar. Bila tiba malam Batha, Aisyah suci, ini daripada haid. Qalat, kata Aisyah, ya Rasulullah, adakah sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, teman-teman wanita saya yang lain pulang dengan sempurna mengerjakan haji dan umrah, dan saya pula pulang dengan hanya mengerjakan haji? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh Abdurrahman bin Abi Bakar supaya bawa dia pergi ke Tan'im, lalu dia mengucapkan talbiyah untuk melakukan umrah pula. Dia tu siapa? Aisyah lah. Kita tengok semula. Ini bab tentang ifrad haji. Imam Abu Daud dia buat bab suku-suku, bab haji qiran, haji gapo tu kemudian. Hak mula-mula dia sebut ifrad haji ataupun haji ifrad, mengerjakan haji ifrad. Asal makna dia mengifradkan haji, menunggalkan haji, yakni mengerjakan haji sahaja. Itu makna ifrad. Haji itu daripada fard. Tak apalah. Di sini rasanya bangun ni sudah sentuh dah sikit sebanyak tentang apa yang berlaku khilaf ni antara ulama ni. Ada yang mengatakan haji goni lebih afdal, haji ifrad. Ada yang mengatakan haji tamattu lebih afdal. Ada yang mengatakan haji qiran lebih afdal. Pasal apa berlaku khilaf lagu tu? Jawabnya baru ni sudah disebut dah. Sebab Nabi SAW buat haji sekali je. Buat haji sekali. Lepas tu hak sekali tu pula masing-masing royak seperti hak dia tahu. Atas dasar itulah yang jadi khilaf itu. Ada orang yang pegang dengan ni, ada orang yang pegang dengan ni, masing-masing. Tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i ada juga pendapat yang lain lagi, dua lagi tu dia ada juga. Tapi hak masyhurnya, hak lebih kuatnya ialah Nabi SAW telah melakukan haji ifrad. Sebab itulah mereka kata haji ifrad itu paling afdal. Sebab Nabi SAW sendiri melakukan haji ifrad. Buktinya kita tengok sini.
Ma'nabi Abdullah bin Maslamah meriwayatkan daripada Malik, daripada Abdurrahman bin Al-Qasim, daripada ayahnya yakni Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, cucu Sayyidina Abu Bakar, daripada Aisyah. Daripada Aisyah. Ini cucu saudara. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradal hajjah, telah mengifradkan haji. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan haji ifrad. Itulah dalil dia. Walaupun ada kita kata seteran ni hadis, tapi masih lagi ada khilaf. Jadi kita tak boleh pelekeh orang lain. Tak boleh kata orang lain tak pandang. Orang pandai-pandai belakang. Pandai-pandai belakang. Imam-imam besar belakang. Lepas tu kalau kita kat buisa hadis tu pakai rebus situ je dah. Habis kira-kira lah kat tangan dah. Tidak begitu. Orang yang buat kajian tidak begitu. Contohnya imam-imam besar tu lah. Kita tengok sini. Kita tengok sini. Dalam syarah. Sebab oleh kerana dalam syarah ni ada. Apa ni, Syekh Khalil Ahmad ambil daripada Imam Nawawi. Qala Nawawi, kata dia. Imam Nawawi berkata, adapun haji Nabi SAW, terjemah selalulah, mereka berselisih pendapat, berbeza pendapat tentangnya. Adakah Nabi SAW mufridan? Mufrid maknanya orang yang melakukan haji ifrad. Au mutamatti'an, atau dia melakukan haji tamattu', mutamatti'. Au qarinan, atau dia melakukan haji qiran. Orang panggil qarin. Orang yang melakukan haji qiran itu orang panggil qarin. Wa hiya thalathatu aqwal lil ulama. Ini 3 pendapat ulama, kata dia, mengikut mazhab mereka yang sudah disebutkan sebelum ini. Masing-masing mentarjihkan hadis mengikut cara dia lah, dan mendakwa bahawa haji Nabi SAW gitulah supaya mazhab dia kata tu lah. Kalau orang mazhab Hanafi kat, dia kata Nabi SAW melakukan haji qiran. Orang mazhab Syafi'i kat, dia kata Nabi SAW melakukan haji ifrad. Pasal apa? Tu imam dia kata lagu tu. Orang-orang mazhab Hanbali kata Nabi SAW melakukan haji tamattu'. Ada yang mengatakan tidak lagu tu, sepertinya kita sudah bicara dah baru ni. Tak apalah, tapi sekurang-kurangnya Nabi SAW kata mana molek orang yang membuat kita suruh buat umrah dulu, lepas tu buka ihram, buat haji pula lepas pada tu. Kalau tidak sabit aku bawa binatang haji ni, aku pun nak buat lagu tu juga, tapi aku terhalang sebab aku ada. Kata dia nak tu. Dia nak lagu tu walaupun dia tak buat, tapi hak tu lah yang terbaik. Orang panggil sunnah tamannaiyah. Sunnah tamannaiyah. Sunnah Nabi juga, Nabi tak buat, tapi dia nak sangat. Dia kata kalau tidak sabit tu, di tempat yang lain dia kata, kalau aku tahu barang akan datang, supaya aku tahu barang yang lepas, nescaya aku tak bawa binatang kurban ni sekali. Bapa tak bawa? Supaya boleh buat, supaya kamu buat tu lah. Supaya boleh buat, supaya kamu buat. Yang ni haji tamattu' lah. Nabi bercita-cita sangat, tamanna. Tamanni ni bahasa Arab nak, tapi tak boleh, benda tu tak boleh, tak ada arah lah. Begitu mau tu makna mestilah benda tu molek. Dia pakai hak tu pada dia sudah ada sunnah tamannaiyah. Walaupun tidak ada sunnah dalam bentuk af'al, perbuatan fi'il Nabi SAW, tapi tamanna tu ada. Cukup lah, waktu lebih afdal. Dia kata gitulah. Tak apa, kita tengok hak Imam Nawawi kata. Was sahih, ni kata Imam Nawawi, hak betulnya kata dia, iaitu Nabi SAW mula-mula mufridan, melakukan haji ifrad, thumma ahrama bil umrah, lepas pada tu dia ihram umrah selepas itu, wa adkhalaha ala al hajj, dan dimasukkannya umrah itu ke dalam haji, fasara qarinan, dengan itu dia menjadi qarin. Yakni dia melakukan haji qiran. Jadi orang yang kata Nabi SAW melakukan haji qiran, betul juga kata dia. Orang yang kata Nabi SAW melakukan haji ifrad, betul juga. Hak kata betul haji ifrad tu di peringkat awal, tapi di peringkat akhir lepas pada tu dia buat umrah pula selepas pada tu, ini jadi qiran lah. Betul juga. Dia buat gitu. Lepas tu dia kata
Ulama khilaf tentang hak tiga ni, hak mana lebih afdal. Faqala Syafi'i wa Malik wa kathirun. Syafi'i, Malik dan ramai lagi orang lain, hak afdalnya ifrad nombor satu, lepas tu tamattu', lepas tu qiran. Itu tertib dia. Wa qala Ahmad wa akharun afdaluha at-tamattu', hak paling afdal tamattu'. Wa qala Abu Hanifah wa akharun afdaluha al-qiran. Tu tak serupa gitu mula. Hak dua mazhab ni juga merupakan dua qaul yang lain bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga ada mengatakan tamattu' lebih afdal. Imam Syafi'i juga ada mengatakan qiran lebih afdal. Tapi pendapat itu tidak masyhur. Hak masyhurnya dalam mazhab Syafi'i ifrad. Gitulah. Hak bawah ni pun lebih kurang lagu tu juga. Lebih kurang, cuma dia royak dalam kitab ni tu je. Itulah. Was sahih, hak sahihnya kata dia, iaitu melebihkan ifrad. Hak tu. Kemudian tamattu', kemudian qiran, intaha. Yang ini mengikut mazhab Syafi'i, pendapat dia yang terpilih lagu tu. Habis. Hak Imam Nawawi kata, qultu, kata Syekh Khalil Ahmad, dia tak sedap duduk. Pasal orang lain royak dah pendapat dia, dia nak royak dia pun. Wa afdaluha 'inda al-Hanafiyyah al-qiran, thumma at-tamattu', thumma al-ifrad. Hak paling afdalnya qiran kalau mengikut ulama Hanafi. Lepas tu tamattu' nombor dua. Ifrad tu, hak tu kata nombor satu, dia jadi jatuh nombor tiga. Jatuh nombor tiga di sisi dia je. Thumma qawluhu, lepas tu hak Aisyah kata ni afradal hajja. Lagu mana nak jawab? Tidakkah terang tu Nabi SAW melakukan haji ifrad tu, dia mau nak jawab mana? Itu dia kata afradal hajja. Al-muhaqqiqun qalu, ulama muhaqqiqin kata, fi nusukihi sallallahu alaihi wasallam innahu al-qiran, berhubung dengan ibadat Nabi buat sekali itu qiran, kata dia. Sebab apa? Sahih riwayat daripada 12 orang sahabat, yang mana tidak boleh ditakwil. Tidak boleh ditakwil. Jelas menunjukkan Nabi SAW ni melakukan haji qiran. Hak tu hak Hanafi. Lepas tu dia sebut Ibnu Hazm Az-Zahiri, seorang tokoh ulama dalam mazhab Zahiri. Dia kata dalam kitab dia Haji Wada', dia pun sebut satu hadis yang menunjukkan dia juga, walaupun dia Zahiri, dia kata Nabi SAW melakukan haji qiran. Qalu, mereka kata, wa bihi yahsulul jam'u bainal ahadithil bab. Kalau kita kata Nabi SAW melakukan haji qiran, maka boleh jamak. Semua hadis itu boleh dikompromikan, tidak akan terjadi nampak bercanggah. Tapi kalau kita ambil pendapat lain, kalau kita kata Nabi SAW melakukan haji ifrad, dia akan bercanggah pula dengan hadis lain yang menunjukkan dia melakukan haji qiran. Setengah-setengah hadis tu zahirnya nampak macam dia melakukan haji tamattu', sehingga ada yang mengatakan Nabi SAW melakukan haji tamattu'. Dan begitulah. Tapi kalau kita kata Nabi SAW melakukan haji qiran, boleh selesai semua, boleh terima semua hadis. Tapi kalau kita kata mana-mana satu hak lain, kita terpaksa kena tolak mana-mana hadis walaupun sahih, ketepikan, daripada kita tak pakai langsung hadis yang sahih, baik kita pakai. Itu satu kaedah, kaedah tarjih. Salah satu kaedah tarjih iaitu kalau hadis ni sahih, kita boleh pakai belakang. Kita ambil satu jalan yang mana boleh pakai belakang, hak tu lebih baik lagi daripada kita ambil satu hadis sahih dengan meninggalkan sekian banyak hadis sahih yang lain. Itu tak molek cara lagu tu. Itu masing-masing lah, masing-masing pendapat.
Wa bihi yahsulul jam'u baina ahadithil bab. Baik. Hak kata hadis ifrat ni, Nabi SAW melakukan ifrat ni lagu mana? Bapa yang Aisyah kata Nabi SAW afradal hajjah. Orang lain lagi, bukan Aisyah saja, orang lain lagi ada juga kata lagu tu. Ini kerana asasnya, alasannya ialah perawi itu dia dengar Nabi SAW yulabbi bil hajj annahu mufridun bil hajj fa akhbara ala hasabi dhalik. Dia dengar Nabi SAW kata labbaika bi hajjatin. Dia sebab bila kata labbaika bi hajjatin, itu orang panggil ihlal haji, menyatakan kita nak buat kerja haji. Dia dengar waktu labbaika bi hajjatin, Nabi kata gitu. Dah Nabi kata hajjatin saja, maknanya buat haji lah. Bukan labbaika bi hajjatin wa umratin. Labbaika bi hajjatin bermakna dia nak buat haji saja. Kalau dia nak buat umrah, kata dia kata wa umratin lah. Kalau dia nak buat umrah dulu, labbaika bi umratin wa hajjatin, dia kata lagu tu. Tapi dia dengar ketika Nabi SAW kata labbaika bi hajjatin, dia pun kata lah, Nabi SAW hanya nak buat haji saja. Orang yang buat haji saja ni orang panggil ke dia mufrid. Bermakna Nabi SAW mengerjakan haji ifrat. Dia buat kesimpulan gitu. Wa yahtamilu anna al-murad bi ifrad al-hajj annahu lam yahujja ba'da al-iftirad illa hajjatan wahidah. Sedangkan perkataan afradal hajjah ini boleh banyak makna lagi. Inilah kalau bahasa. Kalau bahasa ni jadi panjang. Afradal hajj tu apa makna? Demo terjemah saat ni makna Nabi SAW melakukan haji ifrat. Ya, betul dah tu terjemah tu. Tapi boleh lagi makna dia, ada kemungkinan lagi makna dia tu hak lain. Sebab Nabi tak ada royak sahabat-sahabat dia. Ingat, ni kena tahu dulu ni. Sebab orang nak pergi Mekah tu kan, hak tabung haji duduk royak tu, nak haji ni ada 3 macam. Haji ifrat, haji tamattu', haji qiran. Haji gini. Dia tak ada royak lagu tu. Dia tak ada royak. Apa maksud Aisyah kata afradal hajj? Ada kemungkinan dia nak royaknya afrada, maknanya menunggalkan. Yakni Nabi SAW selepas difardukan haji itu hanya menunggalkan sekali ya dia buat kerja haji. Itu makna afradal hajj. Dia buat kerja haji sekali. Memang betul pun, bukan 2 kali. Itu maksud afradal hajj. Boleh jadi. Patut ni kata boleh jadi, tidak jelas juga. Boleh jadi betul hak kita. Boleh jadi sajalah. Bila boleh jadi mengikut kaedah usulnya, idza thabata al-ihtimal batala al-istidlal. Bila sudah ada ihtimal, boleh jadi gini makna dia, boleh jadi gini, dia mau tak boleh buat dalil lah. Boleh guna hak tu tak boleh pakai. Puak-puak juri tak saya terima. Nak mana? Itu maksudnya ifrat haji, yakni Nabi SAW hanya mengerjakan sekali saja haji selepas difardukan. Memang dia mau tak kata gitu? Gitu. Tanya siapa pun semua kata gitu. Hak tu lebih jelas aja. Hak tu lebih jelas kata dia. Adapun hadis tamattu'. Ni pula. Orang hak kata hadis tamattu' tu hak tu lebih afdal dan Nabi buat hak tu, dia kata sebab Nabi SAW ni kita tengok setengah-setengah hadis tu dia ada sebut bertalbiyah dengan umrah. Dia meletakkan asasnya di atas ada sahabat dengar yulabbi bil umrah. Kalau kita kata Nabi SAW ni afradal hajjah tadi maksudnya melakukan haji ifrat, macam mana ada juga dia kata labbaika bi umratin. Dalam perjalanan tu lah juga labbaika bi umratin. Takkanlah orang yang melakukan haji ifrat tu dia melakukan juga umrah dalam masa yang sama. Tu yang dia kata lagu tu. Situlah dia kata dah. Tidak ifrat. Dia melakukan haji tamattu. Dia kata. Sebab apa? Dah hak tu hak afdal sekali. Apa dia tidak melakukan hak tu?
nasabahlah kalau dia kata labbaika bi umratin. Lepas tu dia buat haji. Cumanya dia oleh kerana dia bawa haji, dia tak boleh buka ihram dia. Tu je berbeza daripada orang lain. Orang lain melakukan haji tamattu boleh buka ihram, boleh bebas, boleh tidur sekali dengan isteri, boleh pakai air wangi, boleh belaka. Dia tak boleh. Bukan kerana dia tidak melakukan haji tamattu, dia melakukan haji tamattu juga, tapi oleh kerana dia bawa sekali binatang hadiu, dia tak boleh buka. Tu je beza. Tapi dia melakukan haji tamattu. Tu alasan orang yang mengatakan Nabi SAW ni mutamatti'. Sebab apa? Dia ucap talbiyah umrah. Sebab tu kita kata dah tadi, kalau orang yang pakai kata Nabi SAW melakukan haji ifrat, dia akan bercanggah, dia nak erana hadis hak Nabi talbiyah umrah, dia nak erana. Terpaksa dia kena ketepikan. Lepas tu sahaya tu mudah-mudah nak ketepikan, tak boleh. Itu masalah. Faza'ama annahu mutamatti'. Dia ingat Nabi SAW melakukan haji tamattu' dan moga dia dengar labbaika bi umratin. Dia kata haji tamattu' Nabi buat. Sebab dia dengar lagu tu. Maka hak bawah-bawah ni pun kata memang Nabi SAW buat haji tamattu' pun. Gitulah yang jadi khilaf tu. Wa hadha la mani'a minhu min ifrad nusuk bidzikri lil qarin ala annahu qad yakhtafi as-sawt bitsani. Tapi kalau kita kata Nabi SAW melakukan haji qiran, tidak menjadi kesalahan. Orang yang melakukan haji qiran itu ada ketikanya dia nak kata labbaika bi hajjatin saja, sebab memang dia mengerjakan haji juga. Atau ketika-ketikanya tengah jalan, lama kan perjalanan tu, duduk tengah-tengah jalan tu nak kata labbaika macam-macam. Labbaik Allahumma labbaik, itu sebab perkara. Ni kalau nak menyatakan gapo dia hak buat, labbaika bi hajjatin, ada ketika siapa sana pula labbaika bi umratin, dia kata labbaika bi hajjatin wa umratin. Labbaika bi umratin wa hajjatin, tidak menjadi kesalahan. Kalau orang yang melakukan haji qiran, dia nak kata hak mana-mana satu, kadang-kadang nak kata kadang-kadang nak campur dua, boleh, sebab memang betul dia buat lagu tu. Barulah boleh pakai berlaku semua hadis. Tapi kalau kita kata Nabi SAW melakukan haji ifrat, masalah. Itu yang pertama. Boleh jadi juga hak tu dia dengar sebab dia duduk jauh. Labbaika bi hajjatin, hak tu dengar. Wa umratin tu dia sebut kau tak dengar, ada kemungkinan juga orang lain dengar. Tu dia kata tu ada tu. Hak nu tak dengar, tidak semestinya orang lain tak dengar. Itu dia dengar. Dia kata ada tu ada lah. Kita kena pakai hak dia lah. Dia yakin. Takkan dia nak kata benda hak Nabi tak kata. Al-muthbit mengikut kaedah fiqh. Al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Orang yang mengatakan ada Nabi kata labbaika bi umratin, itu lebih diutamakan daripada orang yang menafikan. Dia kata dak, Nabi kata haji saja je, hak lain dia tak kata. Dia tak kata tu, kita kena kata dia tak dengar. Tu hak lain kata ada Nabi kata tu. Sebab hak kata dengar, mesti dia dengar. Takkan dia mana-mana ada kata. Itu yang keduanya boleh jadi maksud tamattu' tu. Maksud tamattu' tu ialah qiran. Sebab dalam qiran ini dia guna juga perkataan tamattu' untuk qiran. Li'annahu minal itlaqat al-qadimah. Dalam istilah lama, dalam bahasa orang-orang dulu, haji tamattu' dikatakan juga kepada haji qiran. Boleh jadilah hak dulu-dulu dia kata Nabi SAW melakukan haji tamattu' tu maksudnya qiran. Sebab tamattu' tu juga namakan qiran. Mereka namakan qiran sebagai tamattu'. Lepas tu tak apalah, panjang lagi di sini. Hak tu yang jadi khilaf. Lepas tu kita kata apa yang Nabi tak ayat biar terang dia buat gapo ni. Dia nak beri pahala ke orang kemudian tu. Biar faham, biar kaji. Kaji tu boleh pahala.
Lepas tu kalau hak mana betul sebenarnya, hak tu boleh 2 pahala. Kalau tak betul pun tidak salah, ijtihad. Memang dia nak setara tu. Tak apa kalau khilaf pun tak apa. Kalau beza pun tak apa. Hak senangnya. Kalau kita banyak PT, sekali kita pergi buat haji ifrat, sekali pula kita pergi buat haji tamattu', sekali pula kita pergi buat haji qiran. Kena berlaku ke tu? Tak terlepas dah lah. Mesti dah boleh dah. Ke mana-mana apa? Kena dah. Mana-mana muka 3-3 kita buat. Kalau kita buat boleh jadi tak kena. Tak kena dengan hak sebenarnya lah. Tak salah. Memang boleh dah. Dari segi haji tu boleh dah, sah dah. Cuma dari segi hak sebenarnya, hak tepat dengan Nabi, serupa dengan Nabi hak mana, boleh jadi tak kena. Caranya kita buat banyak kali. Itu cara. Baru selesai. Lepas tu sekarang dia kata kalau buat haji ifrat, apa Nabi kurban binatang, lepas pada tu dia bawa binatang kurban tu untuk gapo? Untuk gapo? Orang buat haji ifrat tak ada perlu kurban gapo, kecuali kalau melakukan apa-apa kesalahan yang besar, ya jalah dia jaga dah dia nak pergi tu. Tak sebui rambut ni, luruh rambut muda-muda, dia talbit. Itu sudah ada dah bab talbit. Kita sudah baca dah macam-macam ikhtiar dia buat, macam-macam nak suruh supaya tidak berlaku apa-apa kesalahan. Jadi dia buat haji ifrat, apa ya dia bawa binatang kurban tu. Lepas tu memang dia kurbankan binatang, dia sembelih. Orang yang melakukan haji ifrat tak perlu buat tu, kecuali memang dia pergi haji tamattu' ke ataupun haji qiran, memang kena sembelih binatang. Waktu memang sebab apa? Sebab ada kemudahan. Ada kemudahan. Kalau haji ifrat susah, dia kena suku-suku. Orang yang mengutamakan mengatakan haji ifrat tu lebih, sebab apa? Dia kata moga kena banyak kali kerja. Banyak kali kerja penat, kita boleh pahala banyak. So yang keduanya, kita tidak capur buat suku-suku. Haji dengan umrah tu suku pada ketika yang lain. Kalau ketika yang lain tu umrah ni dia tidak syarat pada musim haji, tidak musim haji pun boleh. Tu lagi boleh. Dia kata pasal buat suku-suku tu lebih sempurna. Tidak kata ambil kesempatan daripada kemudahan sekali lagi tu buat 2 lagi. Ni orang ni sanggup pergi semula ni untuk buat umrah pula suku. Kan? Berapa belanja tu susah dia. Kerana itulah ada kelebihan dia. Dia kata hak ni pula kata hak dia nak gapo? Dia nak susah ke dia nak buat senang kita? Kalau dia nak susah, mestilah dia kata supaya hak asal tu mula-mula memang tak ada maksud lain. Aisyah kata dalam hadis yang lain, dalam Bukhari, dalam kapal ada belakang, tak ada maksud lain kita pergi tu nak kerja haji. Nabi suruh fasakh haji kepada umrah. Nabi suruh. Lepas tu suruh masuk haji pula dalam umrah. Ni khusus dengan zaman dia tu lah, hak dia tu lah. Mula-mula buat haji dah, Nabi suruh pasahkan, batalkan haji itu, buat umrah. Lepas pada tu buat umrah, siapa di Mekah selesai tawaf ke apa, sa'i ke apa, buka ihram, bebaslah di situ. Dia suruh hak tu. Untuk apa dia suruh? Nak suruh mudah kita lah. Kalau tidak lama benar lah hak pergi dengan bini tu, kelih saja tapi saja. Tengok air wangi pun tak boleh nak cuai. Tak boleh nak cuai. Tengok orang lain bergaya pergi sana sini berjalan, belilah macam-macam lah, ada lah kerja dia. Suka tamattu' seronok, makna dia seronok. Suka, senang-senang, mudah. Kalau Nabi tidak nak mudah, apa dia suruh buat lagu tu? Dan dia kata kalau aku tahu hak perkara akan datang, supaya hak lepas, aku pun tak bawa binatang hadir. Aku pun nak buka ihram, nak bebas lagu tu juga, tapi tak ada arah aku bawa. Nak ayatnya segala hukum agama ni bukan Nabi buat diri. Kemudiannya
Dia buat gini, lepas tu dapat wahyu, ayat lagu lain. Situ kita nampak dia bukan sendiri daripada Allah. Dia pun nak lagu tu. Maknanya dia nak mudah, bukan nak susah. Kalau kita buat suku-suku, terutamanya pada bulan lain selain daripada bulan haji, tidak sekali gitu, susah benar lah. Habis piti banyak kala, masa gapo pun makan banyak lah. Dia kata kalau kita tengok situ Nabi nak tamat. Kalau qiran pun begitu juga, sekali lagi dia buat pada musim haji itu juga. Pada musim haji itu juga buat kedua-duanya sekali lagi, tak payah habis piti banyak kali, kan mudah tu. Lepas tu kerana kemudahan, dapat kemudahan, kesenangan, itulah dia suruh bayar dam ataupun kurbankan binatang tu. Sebab itulah orang yang mengerjakan haji tamattu ataupun haji qiran, dia kena sembelih binatang. Sebab apa? Sebagai syukur kepada Allah Subhanahu Taala yang bagi kemudahan kepada dia. Mudah sabarlah. Kalau orang yang pergi haji ifrat, apa kemudahan yang perlu dia nak bersyukur, nak nak sembelih ke apa? Tak ada sebab. Sedangkan kita tengok Nabi SAW dia sembelih binatang lepas pada tu, bahkan dia bawa agam dia. Kalau dah dia tu memang mufrid, tak ada maksud bawa. Itu benda. Tapi masing-masing lah tu masing-masing. Sebab kita kata saat ni lah, payah-payah kak kalau kita ada pitih lah, gilah sekali ni pergi buat lagu ni. Dah muka tahun dah, tak lari dah, 3 tu je hajinya, 3 tu. Ikutlah nak pergi 3 tahun tu ke 10 tahun kemudian ke 30 tahun. Ikutlah. Tapi buat 3. Alangkah baiknya buat lagu tu, barulah tak ada hilang khilaf ni. Hilanglah khilaf ni. Kalau tidak, ni kata hak ni paling afdal, hak ni nombor 2, hak ni nombor 3. Hak ni pula kata hak nombor 3 tu tidak, bukan nombor 3, nombor 1. Payah lagu tu buat berlaku. Supaya juga ibadat Nabi hak lain, hak lain-lain dia buat macam-macam kan, kita buat berlaku. Barulah betul ni buat macam dia tak pernah buat lagu lain. Apa yang tak buatnya, apa kurangnya? Sedangkan dalam mazhab lain memang duduk buat lagu tu. Dia pun hadis ada juga. Misalnya kita kata, kalau kita tempat kita sini kak, orang Syafi'i, Syafi'i tu kak, kalau semaya tu kak, nak rokok, Allah angkat tangan, Allahu Akbar, bangun angkat tangan pula, angkat tangan macam kan. Banyak hadis tu. Imam Bukhari membuat kitab suku, Juz'u Raf'il Yadain. Satu kitab khusus tentang angkat tangan dalam mayat. Orang Hanafi pula tak ada angkat tangan sekali, ya Allah Akbar mula-mula. Lepas tu tak ada dah angkat tangan lagu tu tak ada. Hak senangnya kadang-kadang kita semaya tak payah angkat tangan lah sekali. Kadang-kadang kita semaya angkat tangan muka ada. Apanya? Lagu tu lah. Hak lain-lain pun lagu tu lah juga. Itulah bendanya. Masalah dia kata afradal hajj. Nisa lagi jawapan dia nya. Hak ni jawapan yang dikemukakan oleh Tahawi. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hak lain, Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ahalla bil hajj mufridan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ihlal haji, yakni dengan mengifratkannya. Faqad yajuzu, kata dia, boleh jadi juga an yakuna dhalika al hajj al munfarid ba'da umrah. Boleh jadi juga hak haji hak kata hasa tu haji yang dibuat selepas umrah, yang ini tidak bercampur dengan umrah. Buat umrah dulu, semua orang melakukan haji tamattu tu lah. Umrah dulu, selesai buat umrah, buat haji pula, kan suku tu. Itu makna suku juga, ifrat juga. Ifrat dia tidak semesti haji ifrat supaya yang kita faham tu. Ada banyak kemungkinan yang lain selain daripada Nabi SAW hanya mengerjakan haji sekali saja seumur hidup. Itu salah satu takwilan mereka. Ini takwilan yang kedua.
Begitulah. Lepas tu kita pergi kepada hadis yang kedua, riwayat daripada Aisyah, katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat dengan anak bulan Zulhijjah nak keluar. Dekat tu selama mana? Dekat muafin, dia guna perkataan itu. Muafin bukan bermakna menepati anak bulan Zulhijjah. Dak. Asal makna dia wafi, memenuhi, menepati. Bukan makna pada malam anak bulan Zulhijjah tu keluar, yang ni satu hari bulan Zulhijjah. Dak, muafin tu bukan makna gitu. Sebab itu kita tengok dalam kitab ni, dalam syarah ni, muafin balighin wa muqaribin tulu'a hilal Dzulhijjah. Dekat, tak lama sebelum keluarnya anak bulan Dzulhijjah. Tapi tak lama tu, tak lama setara mana? Kalau kita tengok, kena tengok dalam riwayat yang lain lah. Sini tak boleh. Iaitu dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja li khamsin baqina min Dzulqa'dah. Li khamsin baqina min Dzulqa'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah pada 5 hari bulan terakhir bulan Dzulqa'dah, yakni 25 Dzulqa'dah. Hak tu 25 tu dekat dah tu, tak jauh dah lah dengan anak bulan Zulhijjah. 25 kita ada 26, 27, 28, 29, beberapa malam lah sebelum masuknya bulan Zulhijjah. Kalau bulan Zulqa'dah baki lagi 5 malam. Baki lagi 5 malam. Yakni kita kata 25. Kalau kita kata 29 bulan tu 24. Tu. Bila sampai di Dzulhulaifah, Nabi SAW pun kata, siapa-siapa nak ihlal haji bolehlah, siapa-siapa nak ihlal umrah pun boleh juga. Boleh juga. Dia kata begitu. Lepas tu Musa pun kata, sebab tadi lah, sebab kita kata dah lah beza riwayat tu, boleh gitu je. Lepas tu ramai tak buat, nak buat haji belakang, bahkan dalam setengah-setengah riwayat dia sebut kami tak ada maksud lain, tubik tu nak buat kerja haji. Hak ni nampak Nabi beri pilihan, siapa nak buat haji boleh, niatlah. Niat tu dia ada sekali dengan sebut dia tu, sebut tu ihlal lah orang panggil. Siapa dia nak buat umrah pun boleh juga. Ternyata bila Nabi SAW kata gitu, tak ada yang nak buat umrah, tak ada mula-mula tu nak buat haji belakang. Pasal apa? Tapi ada pun tak ramai lah. Pasal apa? Dan Allah SWT pun apa yang suruh gitu tu? Mula-mula membayangkan macam nak pergi buat haji, lepas tu setelah jalan tu suruh batalkan haji itu, buat umrah. Mula-mula bagi pilihan aku ni, siapa nak buat haji tak apa, nak buat umrah tak apa. Lepas pada tu dah nampak tidak gomo, tukar tu. Sebab mereka nampak daripada ayat Nabi SAW mula-mula tu, siapa-siapa nak gini boleh. Mana ada pilihan. Kalau kira nak pilih kan, kita nak pilih buat haji lah. Moga umrah buat dah dulu, haji yang tak buat lagi nya, umrah buat dah dulu. Umratul qada, pada tahun yang kena nak pergi buat umrah dah, tak jadi. Nyesekak kau orang kafir, moga kafir metah Mekah lagi pada masa tu. Pada tahun yang ke-7 boleh pergi. Umrah tu umrah qada orang panggil, umrah buat dah. Haji ni hak tak buat lagi. Sebabnya yang kedua, dia saki baki hak lama tu, pahaman lama tu ada lagi. Dan itulah maksudnya yang kemudian tu tegah tu, suruh batalkan haji tu, pasahkan haji, buat umrah. Sebab begini, orang-orang kafir di zaman jahiliyah
dia menganggap buat umrah pada musim haji ni adalah satu dosa besar, kesalahan besar. Orang tak buat kerja lagu tu. Umrah orang tak buat pada musim haji, tak boleh. Kerja yang jahat. Tu dia afjaril fujur, paling jahat lah pada pandangan mereka. Lama duduk lagu tu. Jadi adanya apabila masuk Islam, dia rasa tak sedap, ada saki baki tu. Nabi SAW nak hapuskan hak tu lah hikmatnya. Yang mula-mula tak layak tu, lepas pada nak tengok, biar nampak lah, nak tengok. Lepas pada tu dah nampak tak say buat umrah ni, Nabi SAW pun kata suruh pasahkan haji kepada umrah. Lepas pada tu dia kata, ini bukan apa ni main-main ni. Ni kalau aku tidak sabit aku ni bawa ni, aku akan buat umrah. Pasal apa? Ya, orang kafir dia fikir dengan akal dia sudah ubah lah daripada zaman Nabi Ibrahim dulu. Tak pernah sabar nak pergi buat ibadat, lepas tu celah-celah tu tengah-tengah tu seronok-seronok pula, bebas pula, tak pernah sabar. Dari segi fikir selapis memang lagu tu lah. Tapi oleh kerana dia nak hapuskan ni saki baki fahaman lama ni, di sini kita tengok benda ni kan, kalau orang sudah dijajah, sudah biasa dengan sesuatu perkara, dia nak ubah tu makan masa, payah. Dan kerja seorang Nabi untuk ubah umat ni, dia ada ketika-ketikanya dia ubah terus, tak boleh lagu tu, selalu kena buat, bantah selalu. Maknanya boleh buat, Nabi buat. Kalau salah apa dia buat, dia suruh. Tu ya Imam Ahmad kata haji tamattu tu afdal. Haji tamattu tu afdal. Jadi sebenarnya nak hapus tu kerak-kerak tu, saki-baki fahaman lama tu, nak hapus hak tu. Dia kalau selagi tak terhapus benda-benda lagu ni tak kikih habis, tidak merdeka sepenuhnya lah. Gapa-gapa pula kita lah ni pun lagu tu juga supa je, supa je. Kalau selagi tak hapus betul, tak faham molek betul, lagu tu tak merdeka betul. Ni bila buat lagu tu, buat umrah. Buat umrah tak ada rasa gapo dah, dengan Nabi sendiri suruh. Bahkan ada antaranya yang kata, halal lagu mana, dia kata. Nabi kata lepas pada tu halal lagu mana, kata dia. Dia tak apa faham. Halal takut ada terhad. Dak halal belaka, Nabi kata. Halal belaka. Kalau buat haji tamattu, bila buka ihram buat umrah tu, halal belaka. Dia kata, adalah dalam hadisnya. Dia kata, rasa tak sedap lah, rasa dah. Takkanlah kita nak pergi buat haji tu, nak pergi ke Arafah gitu gini, kata dia, dalam keadaan zakar kita, kemaluan kita menitiskan air mani, kata dia. Masih duk titik lagi air mani, kata dia. Gambaran dia tu dah bebas sampai gitu mau boleh bergaul dengan isteri, dengan dia berasa tak sedap. Tapi Nabi SAW ubah semua. Jadi berasa tak apa, terima. Itu ceritanya. Itu cerita. Lepas pada tu, situlah hak fasah haji kepada umrah. Hak ni khusus dengan pokok dia. Kadang ada maksud pada masa tu. Lepas pada demo ni buat umrah, selesai buka ihram apa tu, selesai. Lepas tu hari tarwiyah, hari yang ke-8, pakai pula ihram untuk haji. Itulah orang panggil haji tamattu. Celah tu bebas. Celah tu bebas. Situlah asas haji tamattu'nya. Sahabat-sahabat ni buat selama mana Nabi suruh. Ramai gitu mau tu, buat haji tamattu. Itulah asasnya. Aku antara orang yang ihlal umrah, kata Aisyah. Yang ni setelah Nabi SAW kata gitu, pakat tak ada apa lah, pakat ikut Nabi lah. Antara orang yang ihlal umrah, bukan bermakna sebelum pada tu dia kata aku ihlal haji. Itu hak sebelum pada tu, hak cerita sebelum pada tu, mula-mula turun tu. Pada tu tengah jalan Nabi SAW pun kata lagu tu, tukar
Tukar aku antara orang yang ihlal umrah ni cerita kemudian. Bukan makna ihlal umrah daripada awal lagi, dah. Bila sampai tengah jalan, mari kotor, kata dia. Aku menangis. Nabi SAW kata apa dirinya. Dia kata alangkah baiknya kalau tak keluarlah tahun ni. Pasal mana nak kerja haji lagu mana, umrah pun tak jadi juga. Tak boleh nak sempurna juga. Jadi moga dekat dah ni. Esok ni nak wukuf dah ni. Nak wukuf dah ni. Lagu mana? Nabi SAW pun kata buka, tinggalkan umrah kamu dan buka rambut. Buka rambut kalau hak jalan, hak sanggup, hak gapo, buka. Dan sisir rambut. Yang ni isyarat kepada buka ihram lah. Isyarat kepada buka ihram. Tapi buka ihram Aisyah ni dia bukan sekadar gitu saja, dengan arti tinggal umrah tu pula. Orang lain, orang ramai-ramai tu tidak tinggal, dia sempurnakan. Moga dia boleh buat kan, boleh tawaf, boleh sa'i ke apa, selesai ke apa, buka ihram, tak ada gapo lah. Aisyah dia tak boleh nak buat tu. Tak boleh nak buat. Kalau lanjut lagi mungkin tak boleh nak buat kerja haji ni pula. Nak wukuf pula ni. Macam mana? Sedangkan dia tak suci lagi, dia nak tawaf untuk umrah dia lagu mana, dan muka dia tak suci lagi. Hak tu dia sedih. Hak tu dia sedih. Nabi SAW kata buka semua tu, lepas tu ihlal haji. Mandi-mandi, pakai ihram haji, niat haji, niat nak buat haji. Boleh lah. Nak pergi duduk wukuf gapo tak ada jadi masalah. Apa ni mai kota ni, hak tak lehnya tawaf semaya, hak tak leh. Tawaf selain daripada tawaf sa'i, hak tak leh, tak apa, tunggu. Sulaiman bin Harb kata, kamu lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang Islam dalam haji mereka. Orang lain dulu buat, boleh buat belaka, boleh buat belaka. Semua boleh buat. Melontar gapo dalam keadaan kotor tak apa, boleh gapo. Daripada situ senanglah dapat tahulah hukum orang perempuan mai kotor lagu mana. Dia tak boleh kau buat kerja haji, boleh. Cuma hak tak boleh ada buat perkara tu. Hak tu tak boleh. Bila tiba malam sadr, yakni malam nak balik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Abdul Rahman bawa Aisyah ni pergi ke Tan'im untuk nak buat kerja umrah pula. Pasal umrah tadi dia batalkan dah, dia berhenti dah, tak ada sudah. Sebab kita kata semaya lah, semaya. Tak ada sudah semaya. Semaya Maghrib tengah-tengah tu kita kata batal, tengah-tengah tu kita kata terbatal. Habislah. Lepas tu memori tu tak ada sudah kan, kena ganti, kena buat pula lah. Kalau nak buat kena buat lah. Kalau tak saya buat pun tak apa. Sebab tu Nabi SAW, bukan Nabi SAW sendiri kata mula-mula tu, Aisyah tu rasa tak puas hati. Orang lain boleh buat kedua. Yang boleh buat kedua tu kok mana? Boleh buat kedua. Sebab mengerjakan haji tamattu' dah boleh buat kedua lah. Umrah pun boleh, haji pun boleh. Adapun hak Sayyidina Umar larang jangan buat haji tamattu', yang marah, dia marah. Hak tu marah dari segi siasah, bukan marah dengan arti tak sah haji tamattu', tak molek haji tamattu'. Dak. Ada. Hak tu ada, memang ada. Setengah-setengah sahabat tu dia larang buat haji tamattu'. Sebab haji tamattu' ni kita buat kedua-duanya pada musim haji sekali gitu. Hak dia tak say apa gitu. Apa dia marah? Dia tak say Kaabah ni sepi. Dia nak suruh sepanjang tahun, bila-bila masa, sepanjang masa ada semua orang duduk mengelilingi Kaabah tu. Hak tu dia tu. Dengan sebab itulah orang mengatakan dia ni mengutamakan haji ifrad. Sebab haji ifrad buat suku. Walaupun orang yang melakukan haji ifrad boleh juga, lepas pada tu dia nak buat umrah pun boleh juga. Tetapi bagi Sayyidina Umar dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain, dia kata hak moleknya umrah ni bukan buat pada musim tu, buat musim lain.
Sebab musim haji tu orang ramai dah. Musim lain kalau tak buat umrah, sepilah Kaabah. Dia tak sepi nak bui nampak keagungan, kehebatan dia tu. Orang ada semua duduk mengelilingi Kaabah tu, nampak membesarkan Kaabah. Gitulah maksud dia nya sepanjang masa. Tapi kalaulah kita beri peluang duduk galakkan orang buat tamattu' lah, ataupun haji qiran lah, ataupun haji ifrad juga, tapi lepas pada tu buat umrah pula pada sekali lagi musim haji tu juga, maka dia akan jadi sepi. Tak ada lah orang pakat gomo pergi situ lah. Boleh jadi orang ingat kelebihan umrah ni pada musim haji tu, jadi pakat gomo situ. Hak lain tak cara. Padahal umrah ni tidak syarat, tidak kata ada kelebihan khusus pada musim haji tu, tak ada. Tak ada. Hak zaman Nabi yang dia buat tu apa? Nak hapuskan fahaman jahiliyah yang mengatakan umrah tidak boleh buat pada musim haji. Bila sudah faham hak tu, tak ada apa lah, boleh buat lah musim lain pun, tidak mesti musim haji. Hak di peringkat awal dulu yang tekan sangat tu apa? Pasal nak hapuskan fahaman jahiliyah. Setelah benda tu semua faham berlaku dah, tak apa dah lah. Balik asal lah, balik asal, iaitu umrah boleh dibuat sepanjang masa, tidak kata khusus dengan bulan haji. Tu maksud dia. Itulah ada bila tiba malam Batha, iaitu malam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di Muhassab selepas balik daripada Mina. Sucilah Aisyah pada malam itu, iaitu malam 14 Zulhijjah. Ni masalah masa suci Aisyah ni pun ada macam-macam pendapat. Macam-macam pendapat. Kalau berdasarkan hak ni 14 Zulhijjah. 14 Zulhijjah. Tapi sebab itu ulama ramai pertikaikan hadis ini. Dari segi hak tu, dia kata bila siapa malam Batha baru suci Aisyah. Tak, padahal hak lebih sahihnya tidak. Iaitu pada hari yang ke-9, hari yang ke-8 tu dia sudah suci dah. Hari yang ke-8 Zulhijjah, yang ni pada ketika dia pergi wukuf tu dia suci dah. Hak tu hak lebih tepat berdasarkan riwayat Bukhari dan riwayat-riwayat lain yang lebih kuat. Hak tu sebab apa? Dia boleh buat belaka kan. Kalaulah dia ni tidak suci lagi, macam mana dia buat haji kan pula? Nabi suruh dia berhenti buat umrah, lepas tu buat haji, lepas tu buat belaka. Cuma tak lehnya hak tu lah tawaf tu. Daripada situlah orang yang kata dia tidak suci lagi tu, daripada situlah dia kata tidak suci lagi tu, sebab tak boleh tawaf. Nabi tak boleh tawaf. Itulah dia kata betul juga hak ni. Jadi ada beberapa pendapat di sini. Ni dalam kitab kita ni, kalau muka surat 383, iaitu malam 14 Zulhijjah. Qala al-Hafiz Ibn al-Qayyim fil Hadi wa mawdi'u tuhriha, tempat dia suci mana? Khilaf kata dia. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan di Arafah. Inilah yang diriwayatkan oleh Mujahid daripada Aisyah. Ada yang Urwah meriwayatkan daripadanya, iaitu hari Arafah dia masih mai kotor lagi. Dia masih kotor lagi. Tapi ulama kata ini tidak ada percanggahan di antara dua hadis ini. Di antara dua hadis ini. Sebab apa? Ibnu Hazm kata dia pakai dua makna dia. Jadi dia suci pada hari Arafah, dengan arti dia mandi untuk wukuf pada ketika itu. Li'annaha qalat tatahhartu bi Arafah. Dia kata aku bersuci. Bersuci itu makna dia mandi pada hari Arafah. Tatahhur bukan tuhur, kata dia. Bersuci bukan berarti suci. Bukan berarti suci, beza. Ada juga Qasim dalam riwayat dia kata hari suci Aisyah ni hari Nahar. Yang ni hari yang ke-10. Hari Nahar tu hari raya tu lah, hari yang ke-10. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Muslim. Apa tu? Tapi ittifaq Qasim dan Urwah mengatakan pada hari Arafah masih lagi haid. Masih lagi dia tu dalam haid.
Lepas tu kita kata pada hari yang ke-10 tu gapo bila nak pergi tawaf, nak pergi gapo tu lagu mana? Hak Nabi kata tak boleh tu, dia kata sebelum tu, sebelum suci. Bukan dia kata setelah suci. Sebelum suci tu. Mana kalau orang mari kota, tak boleh lah. Hak lain boleh buat belaka. Tawaf tak boleh. Bukan makna sebelum betul-betul dekat nak tawaf tu dia kata. Dia kata sebelum tu. Mana kalau dalam keadaan begini tu, kamu tak boleh buat. Tak boleh. Nak tawaf tu tak boleh. Tetapi yang jelasnya berdasarkan beberapa riwayat yang sahih, iaitu dia boleh tawaf. Dia boleh tawaf. Maknanya selesai lah kalau lagu tu. Tapi kalau berdasarkan hak ni, tak. Sampai ke malam 14 tu tak boleh nak tawaf lagi untuk haji. Barulah selesai. Masa mana dia pergi pula ke Tan'im tu untuk nak ihlam umrah pula. Sedangkan pada masa tu lah hak dia perginya untuk buat ihlam umrah tu. Hak tu tak munasabah. Hak ni dipertikaikan oleh ulama. Hak jelasnya sebelum pada tu. Sebelum pada tu. Sama ada hari Arafah ataupun sekitar tu, sebelum pada tu ke sekitar tu lah, sebelum pada hari raya, sebelum pada hari yang ke-10 tu. Pada masa itulah suci Aisyah. Seterusnya riwayat daripada Aisyah lagi, isteri Nabi SAW, katanya kami keluar bersama Rasulullah pada tahun haji wada'. Ada antara kami yang ihlal umrah, ada yang ihlal haji dan umrah. Ihlal haji dan umrah tu maksudnya buat haji qiran lah ataupun haji tamattu'. Ada antara kami yang ihlal haji ihlal haji saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihlal haji. Seperti tadilah, ihlal haji itu lagu bahannya seperti tadilah. Adapun orang yang ihlal haji ataupun mengumpulkan haji dan umrah, orang yang ihlal haji, haji saja, yakni dia melakukan haji ifrad ataupun mengumpulkan haji dan umrah, yakni haji qiran, dia tidak boleh buka ihram dia sehinggalah kepada hari nahar. Yang ni sebelum pada tu tak boleh. Hak boleh buka sebelum hari tarwiyah gapo tu, hak boleh buka tu orang yang melakukan haji tamattu'. Adapun orang yang melakukan haji ifrad, haji qiran tak boleh. Hanya pada hari nahar tu baru boleh buka. Setelah selesai belaka, barulah boleh buka ihram dia. Tu ceritanya. Seterusnya hak satu lagi tu serupa tu juga, cuma ada tambahan. Adapun orang yang ihlal umrah, itu ada tambahan. Fa ahalla, dia boleh buka ihram, dia boleh halal. Boleh halal beberapa hari sebelum daripada dia pakai ihram untuk haji pula tu. Seperti kalau dalam peristiwa hak Nabi dengan sahabat-sahabat dia ni, sahabat-sahabat dia hak buat umrah dulu tu, buat umrah tu sampai ke sana pada 4 hari bulan Zulhijjah. 4 hari bulan buka ihram, selesai belaka. Tawaf gapo semua selesai. 4, 5, 6, 7, 8. Berapa hari tu? Banyak hari. Banyak hari. Bebas. Pada masa tu bebas. Hari yang ke-8 baru pakai ihram semula. Itulah orang yang melakukan haji tamattu'. Itulah cara. Jadi kita kata orang-orang hak muda, orang-orang hak bertenaga kuat lah, kita kata tak boleh lama pisah dengan isteri, molek buat haji tamattu' lah. Senang. Tak usah duduk taksub dengan mazhab lah, kata mazhab Syafi'i kata ifrad. Tak usah. Kita tahu diri kita. Tanya diri kita, kita pasal mana? Kita pasal mana? Kalau kita jenis tak boleh nak tahan, tak usah. Buat haji tamattu' lebih baik. Nabi SAW pun sudah menganjurkan sahabat-sahabat dia buat gitu. Tidak salah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hak tu hak paling afdal. Tetapi kalau tidak gitu, kalau boleh buat molek, tak apa, nak buat mana-mana pun tak apa. Nak haji ifrad pun tak apa, ada kelebihan dia juga. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah lillah, kerana Allah. Dia sebut suku. Sempurnakan haji lagu mana? Buat haji ifrad, buat so lah baru sempurna. Kerana sempurna itulah, tak ada nak kena sembelih lembu gapo, nak kena korban binatang gapo, tak ada tu. Kerana sempurna lah. Dan hak lain yang kena itu tu pasal ada lah tu, kerana kemudahan, kesenangan, ataupun kerana mungkin kerana tidak sempurna.
Apa buat ni dia kata tidak sempurna lah, tu menunjukkan tidak sempurna. Tu yang kena tapung tu dengan hadiu binatang kurban tu. Sebab ada kemudahan kan, tak ada susah. Ni ada susah, jadi kita boleh ikut, tapi biarlah munasabah, biar munasabah. Jangan kira orang royak saja. Ni afdal, ni afdal, kita tak tahu. Afdal kata ni afdal, ni masih khilaf lagi. Nombor satu sekali tanya diri kita tu lagu mana? Kalau kita sekala sisir rambut, ni berapa hari? Nak kena melera, kena jaga hak tu lama. Tapi kalau kita buat haji tamattu, susah, boleh sisir rambut, boleh pakai minyak rambut, boleh pakai air wangi, bebas belaka. Boleh pakai seluar, boleh pakai hak jahit-jahit gapo tak boleh. Tu bolehlah pada masa tu. Sekurang-kurangnya ada senggan juga. Lepas tu beberapa hari tak lama. Itu kemudahan yang agama bagi. Kemudahan. Ikutlah. Lepas tu kita tidak nak kata mana-mana, cuma munasabahnya waktu lagu tu. Mengikut keadaan orang. Tapi kalau kita payah sangat nak pergi semula, tak ada pitih, kau gitu gini, bukan senang nak pergi ni. Lepas tu kalau ada pula kota-kota pula ni, payah orang sudah dah payah pula nak pergi, mungkin mati dulu kan. Boleh haji kira buat selalu, tak payah pergi suku, belanja suku, kesenang, ada banyak pilihan tu. Ikutlah mana-mana boleh berlaku. Tapi gitulah hakikatnya. Nampaknya kita kena sekatulah dulu malam ni. Kita sambunglah seterusnya tu, insya-Allah minggu depan. Wallahu a'lam.